Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilman lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dipanjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi saya kesempatan, memberi saya peluang untuk meneruskan pembentangan saya pada kali ini dalam subjek hadis al-ahkam, yang mana satu subjek yang membawa kepada penerangan ataupun menggulakan fiqhul hadis dan sebagainya. Jadi saya akan meneruskan pembentangan. Sebelum itu, ismi Muhammad Al-Iman bin Zaidi, nama saya Muhammad Al-Iman bin Zaidi, rakam talabah nombor metrik 048170. Jadi saya akan membahaskan dalam bab kitabul janaiz ataupun babul jenazah. Jadi saya akan mengambil keterangan daripada bab tasyi'u al-mayit wa ittiba'u jenazah, bab pengemumian dan mengikuti jenazah. Jadi sebelum itu saya akan membaca sanad hadis, yang mana sanad ini yang diambil daripada kitab hadis yang ke 1909. Sanadnya yang berbunyi haddatsana Muhammad ibn al-Bashari haddatsana Yahya ya'ni ibn Sa'id haddatsana Syu'batu haddatsani Qatadah an Salimi ibn al-Abil Jaddi an Ma'dan ibn al-Abil Talha al-Ya'mari an Sauban. Dan hadisnya berbunyi an Sauban radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla ala janazatin falahu qiratun fa in syahida dafnaha falahu qiratani al-qiratu mislul uhudin. Daripada Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa yang solat ke atas jenazah maka baginya satu qirat, dan siapa yang syahidah melihat kepada pengemumiannya dan bagi dia qirat, dan setiap satu qirat itu adalah perumpamaan bukit Uhud. Itulah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matan hadis ataupun tab hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi kita berbincang mengenai hadis ini. Hadis ini sangat ataupun memberi impak lah kepada umat manusia, umat khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan menerangkan berkenaan dengan al-makna ijmali. Makna ijmali ini adalah satu makna yang umum ataupun makna yang orang kata makna yang umum yang boleh kita ambil daripada hadis ini, yakni fa fi zalika min i'tibari wal ti'azu min yadfa'u lil amal salih wa istidadu lil misal zalika al masir fadlan amma fa fi zalika i'anah li ahli al mayit wa musa'ada lahum wa musyarakati fi masabihim. يضاف لكل ذلك ما يعد على الميت نفسه من حاز المشاركة إذا صلت عليه دعاه له وذكره والأساس بالفراقة ثناء واستغفار وشفاعة نرجو له بها الفضل من الله ورحمة ورضوان. Yang daripada mana makna ijmali ataupun makna am daripada hadis ini dalam pertimbangan dan nasihat ini, apa yang membalas perbuatan yang baik dan persiapan menghadapi nasib seperti itu, nasib seperti mereka orang yang telah meninggal. Dan selain sokongan untuk ahli keluarga yang telah mati, kita pergi melawat ke bumi orang yang telah meninggal dan solat atasnya. Antara tanda kita memberi sokongan atau dah fardu kifayah, memberi orang kata keluarga mati menghadapi kesedihan, yang kita lah memberi itulah apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan kita terus pada tahlil lafzi, dan tahlil lafzi ini falahu qiratun, yakni apa yang dimaksudkan dengan falahu qiratun,
falau qiraatun bi kasrah al-kaf yakni waslu bil kasrah al-kaf tasydidul ar-ra lianna itulah ada ar-ra lianna boleh kita lihat di situ jama' al-qiraat fa wal qiraatu fil mauzunat juz'un minal isnan ashar wa juz'un min dirham. Adapun yang disampaikan tahlil lafzi makna pahala makna pahala qiraat tu adapun yang yakni memiliki qiraat ni memecahkan kaf di atasnya berbalik kasrah lah kaf itu, dan kerana dia mengumpulkan dengan karat dan jadi ia mengganti salah satu daripada gembala, dan karat di sini ataupun qiraat itu adalah bahagian dan 12 bahagian dirham, dan dikatakan 1/4 dirham atau bahagian 24 dirham, dan dikatakan lagi setengah 10 dirham dikatakan bahagian dari 24 bahagian dinar, kerana itu adalah nama yang dibagi pada setempat ataupun uruf ataupun negara masing-masing. Berbeza dengan adat istiadat yang pada sesuatu tempat, dan upahlah berkaitan dengan orang yang mati dan penyediaan mencuci dan menguruskan jenazah itu inilah qiraat atau ini pahala yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa yang ittiba' dan tasyyi' mengikuti jenazah dan solat ke atas jenazah itu. Ini adalah qiraat ni, yang ini bermaksud pahala lah yang diganjarkan oleh Allah. Adapun dalam hadis meriwayatkan seperti gunung Uhud. Dan fiqhul hadis, apa yang terakhir sekali pemahaman yang kita boleh dapat daripada hadis ini, yang pertama yang boleh kita lihat wa min syahidaha min baitiha wa salli wa tiba' hatta nahiyah dafnahu falahu qirataini kama huwa sarih riwayat tsaniyah. Adapun bila mana kita melihat orang yang telah meninggal daripada rumah kita dan mengikutnya sehingga akhir pengumiannya, maka dapatlah kita qiratain. Qiratain ni yakni dua qiraat, dua pahala yang besar, seperti satu pahala itu diumpamakan oleh Nabi SAW seperti bukit Uhud, yang mana bukit ni sangatlah besar. Itulah pahala bagi orang yang solat ke atas jenazah dan orang yang ittiba', orang yang ikut ke atas jenazah tu hingga ke akhirnya. Wa bihaza juz'un katsirun min ulama, dan ulama mengatakan banyak pada ulama mengatakan dan beberapa permohonan menyatakan bahawa pada siapa yang bersaksi setelah solat hingga akhir pengumpulan mempunyai dua qiraat. Inilah siapa yang bersaksi hingga akhir dua orang kata apa perbuatan tadi, yakni solat, man salla dan hatta dafanahu, ataupun pengumiannya, maka terdapat satu qiraat daripada setiap perbuatan itu, dan setiap qiraat itu dibalas dengan pahala yang sangat besar seperti bukit Uhud pahalanya. Dan fiqhul hadis yang kedua, muqtada haza anal qiraatain innama yahsulani liman kana ma'ahu fi jami'il tariq hatta talfan fa inna salla mislan wa zahaba ila al-qubur wahida fa khasa fahadaru adafnahu lam yahsul lahu illa qiraatin wahidah. Dan ini memerlukan kepada kedua-dua qiraat ini terjadinya yang mereka bersama dalam perjalanan mereka itu dikebumikan. Jika misalnya dia berdoa dan pergi ke kubur, dia menghadiri pengumian, dan dialah orang itu akan mendapat dua qiraat, yang mana qiraat ni adalah satu pahala yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang mengikuti pengebumian, yang pergi solat ke atas jenazah. Ini adalah apalah hadis yang boleh kita faham daripada Nabi SAW. Hadis yang sangat orang kata sangat berguna, sangat baik. Banyak hadis-hadis, antara hadis yang saya jelaskan ini, inilah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW daripada Maula Rasulullah SAW itu sendiri. Jadi hadis apa yang keseluruhan daripada hadis yang kita boleh faham daripada hadis ini, Nabi SAW menganjurkan kepada kita supaya solat atas jenazah. Solat ke atas jenazah ini adalah fardu kifayah, dan setiap bolehlah kita mengingat akan kematian bila mana talqin di kubur, kita mengikut pengebumian, dan lalu diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang sangat besar. Diumpamakan pahala itu satu qiraat, satu qiraat diumpamakan dengan
semisal Bukit Uhud. Masya Allah, Jabal Uhud sangat besar. Inilah adalah antara pahala yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang ingat akan kematian, menunaikan fardu kifayah. Ini adalah kitabul janaiz, ataupun babul jenazah yang boleh kita amalkan dalam kehidupan sebagai penuntut ilmu, sebagai umat Islam. Apa yang perlu kita tahu daripada hadis ini, inilah ganjaran dari Allah, dan apa yang kita dengar ni mudah-mudahan kita boleh sama-sama amalkan, kita boleh sama-sama sampaikan kepada mereka yang tidak tahu, kita boleh sampaikan kepada keluarga, ahli keluarga, kepada ahli masyarakat yang lain, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menganjarkan pahala yang sangat besar semisal Bukit Uhud bagi orang-orang yang melihat jenazah lalu solat ke atas jenazah itu, dan bagi orang yang mengikuti pengemumian hingga ke akhirnya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala kepada mereka. Jadi apa yang terakhir yang boleh kita katakan atau kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah sama-sama kita mengenang ataupun menghayati hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab bab janaiz atau bab jenazah, pengurusan jenazah ini adalah satu bab yang besar daripada hadis, daripada kitab, daripada bab dalam muqarrar kita, hadis akam. Inilah yang boleh kita amalkan dalam kehidupan dan sampaikan kepada semua orang yang telah semua orang yang boleh kita sampaikan. Dalam fiqhul hadis ini banyak pengajaran yang boleh kita ambil, pemahaman yang boleh kita ambil pada hadis ini. Mudah-mudahan apabila nanti kita keluar daripada masyarakat, keluar daripada semua perkara-perkara, keluar daripada pelajar ataupun ketika kita di rumah musim-musim sedang COVID ini, mudah-mudahan kita dapat memahami hadis ini dan lalu amalkan apabila dalam keadaan terdapat orang kampung, ahli keluarga ataupun yang telah meninggal dunia ataupun yang baru saja meninggal dunia. Moga dengan hadis ini kita dapat amalkan, yakni mengamalkan solat jenazah dan mengikuti pengemumiannya, dan Allah SWT akan menganjarkan pahala yang sangat besar kepada kita, insya-Allah. Jika ada kesilapan, harap ditegur dan maafkanlah segala kesilapan. Mudah-mudahan mendapat beri pahaman kepada semua, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.